السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat sekali lagi untuk menyambung kembali tadabbur ayat-ayat pilihan daripada Al-Quran. Dan pada pagi ini kita menyambung semula tadabbur ayat-ayat daripada surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 18, 19 dan 20. Dalam kuliah yang lepas kita telah merenungi pengajaran daripada ayat sebelum daripada ayat 18 ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang mana cerita-cerita ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembakar semangat dan juga penghibur kepada kesusahan yang ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut, Al-Quran dipenuhi dengan 1/4, kalau boleh kita katakan, seperti yang disebut oleh para ulama, 1 daripada 4 bahagian Al-Quran, 1/4 Al-Quran itu adalah terdiri daripada cerita-cerita umat terdahulu. Maksudnya kalau Al-Quran itu ada 600 lebih muka surat, 1/4 daripada keseluruhan muka surat itu adalah tentang cerita-cerita Nabi-Nabi, cerita-cerita umat-umat terdahulu. Dan kita semua maklum, kisah ataupun cerita di dalam Al-Quran ini disebut sendiri oleh Allah Ahsanul Qasas, sebaik-baik cerita. Jadi apa tujuan sebelum kita baca berkaitan dengan kisah yang akan kita tadabbur pada pagi ini? Apa tujuan Allah menyebut cerita-cerita umat-umat terdahulu? Sejarah. Kita boleh sebut sejarah lah. Apa manfaat ataupun faedah kita belajar sejarah? Pertama, sebagai sempadan, panduan, teladan, pengajaran kepada kita yang datang kemudian tidak mengulangi kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh orang sebelum daripada kita. Itu tujuan kita belajar sejarah, supaya apa sahaja kesalahan, kesilapan, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, jangan kita ulang, jangan kita lakukan perkara yang sama. Orang yang gagal adalah orang yang tidak belajar daripada kesilapan atau kesalahan orang-orang sebelum daripada dia. Sebab itu penting. Quran kata fa'tabiru, ambillah pengajaran atau berfikirlah. Itu pertama. Yang kedua, bila kita baca sejarah, dia memberikan semangat. Umpamanya, kita baca cerita perjuangan para rasul, mihnah, ujian, dugaan, cabaran yang dialami oleh para rasul ni lah, maka kita ataupun khususnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia berlaku kepada dia perkara-perkara yang buruk ni, dia baca cerita-cerita, dengar cerita-cerita nabi-nabi sebelum ni, maka dia akan mendapat suatu suntikan semangat. Kerana apa? Sebelum daripada dia dah ada orang kena benda yang sama. Dan itu adalah perkara lumrah. Maksudnya suatu kemestian, satu ketetapan. Siapa yang bawa perkara ini, dia akan berhadapan dengan perkara ini. Jadi ini disebut oleh para ulama sebagai pembakar semangat dan juga penghibur kepada apa yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok sedikit satu cerita yang mudah-mudahan kita dapat dua benda tadi. Satu, mempelajari kesilapan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam cerita ini. Watak-watak yang ada dalam cerita ini, kisah jalan ceritanya itu dapat kita pelajari. Dan jangan kita ulangi. Kalau dah belajar, kita ulang balik kesilapan yang sama, itu suatu benda yang sangat malang lah. Pada ayat ke-18, 19 dan 20, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang kisah kaum Ad. Kisah kaum Ad, iaitu Nabi Allah Hud alaihi salam. Jadi sebelum daripada ni cerita Nabi Nuh. Kan? Ingat tak lagi kisah Nabi Nuh yang diturunkan hujan daripada bumi dan langit. Hujan tu, air tu bukan turun daripada langit lah. Quran kata daripada bumi pun dia memancut keluar. Jadi tenggelam habis. Jadi kita tengok pada pagi ini sambungan daripada cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud alaihi salam. Di dalam surah Al-Qamar ayat 18, 19, 20. Tuan-tuan boleh tengok di mushaf dan boleh balik semak huraian di dalam tafsir yang tuan-tuan ada, dalam terjemahan ke tafsir ke, balik belek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara fi yawmin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jaz. Quran kata tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. 18, 19, 20. Kadzabat 'adun, telah mendustakan. Kaum 'Ad ni Allah kata telah mendustakan 'Ad, rasul yang dihantar kepada mereka. Maksudnya apa? Seperti mana Nabi Muhammad ni didustakan. Didustakan ni maksudnya orang tak terima. Dan orang mengatakan apa yang dia bawa itu sebagai benda yang bohong, palsu. Orang tak percaya apa yang dia cakap. Apa yang ditempuh oleh Nabi ni, seperti mana dia ditolak, didustakan, itu juga yang berlaku kepada Nabi Hud. Yang mana kaum dia 'Ad juga mendustakan apa yang dia bawa. Maksudnya jalan cerita yang sama, perkara yang sama. Jadi kalau tuan-tuan bawa satu benda, orang tak percaya, cakap benda betul, baca hadis sahih, orang tak percaya. Pi baca hadis palsu, orang percaya pula. Ramai pula tengok. Oh, ini satu benda yang pelik. Tapi kalau kita baca Quran, ini apa yang dilalui oleh para nabi. Bukan senang. Saya bawa satu contoh. Bukan satu contoh, banyak contoh lah. Contoh pun contoh yang berulang. Saya bagi satu cerita.
Ada seorang penceramah, dia sebut, dia kata, dia cerita tentang Nabi dengan apa? Wanita Yahudi yang buta. Wanita ke pengemis Yahudi yang buta. Nabi dan satu orang Yahudi buta. Cerita ni tak betul. Cerita ni palsu. Tak kiralah dia cerita. Dia kata banyak pengajaran dia. Banyak benda kita boleh ambil faedah, tapi cerita ni tak betul. Cerita ni tak betul. Nabi tak wujud, tak berlaku benda ni. Jadi bila yang masalahnya, ramai orang tengok, ramai orang percaya, ramai orang seronok. Tapi bila diceritakan, kata cerita ni tak sabit, cerita ni tak sahih, cerita ni palsu, cerita ni tak benar, orang bukan marah yang penceramah yang cerita tu. Orang marah. Orang pi duk marah dekat orang yang habaq benda yang kata cerita tu tak betul. Orang yang kata benda betul tu kena marah, yang duk bohong dalam ceramah tu orang pi bela. Itu realiti masyarakat kita. Nak harap apa lagi? Tu sebab tu bila kita bagi tahu cerita ni tak betul, hadis ni tak sahih, hadis ni palsu, amalan ni tak betul. Bukan yang kena marah tu yang cakap tu, yang bohong tu. Yang habaq kata benda tu bohong tu yang kena marah. Semalam kita cakap pasal dosa ibu bapa. Selalunya apa yang masyhur? Bila orang ceramah tentang ibu bapa ni, apa cerita yang popular lah, yang penceramah suka cerita? Al-Qamah. Sahabat Nabi nama Al-Qamah. Bisa dengar tak? Kita tu masalah sahih pun tak pernah dengar, hak palsu pun tak pernah dengar. Korang-korang hak palsu tu dengar juga kan. Al-Qamah tak boleh mengucap. Lepas tu Nabi nak bakar. Cerita ni popular. Tinggal tak buat drama lagi. Adalah tapi taklah. Betul tak? Cerita tu betul tak? Yang Nabi nak bakar Al-Qamah tu, lepas tu mak dia kata tak apalah, lepas tu dia boleh mengucap. Cerita ni palsu. Cerita ni tak betul. Penceramah yang ceramah cerita ni, dia telah berbohong. Dia cakap bohong. Dia telah berdusta. Cerita ni tak betul. Orang nak ajak benda baik pun duk halang. Biar pilah tak betul pun. Cerita bagus. Cerita banyak pengajaran, banyak faedah. Kalau begitu saya duduk di rumah, mereka cerita, mereka bohong kat tuan-tuan. Betul kau dengar pelik sangat. Betul tak betul, ada tak pengajaran? Tak boleh lah macam tu, cerita tak betul. Tapi siapa yang dimarahi? Dimarahi orang yang membongkar ni. Jadi bila kita baca kisah-kisah para nabi ni, kita akan dapati bahawa sesiapa yang membawa benda yang benar, bercakap benda yang benar, menyeru kepada benda yang benar, dia akan didustakan. Dia akan ditolak. Orang tak percaya cakap dia. Orang percaya cakap pendusta. Orang percaya bercakap yang cakap pembohong ni. Tambah yang pembohong ni pula duk buat teriak-teriak belah pula. Allah Nabi bagi makan Yahudi. Duk buat drama pula. Makcik-makcik ni tenganga. Betul kita abang tak betul makcik. Tak betul apa. Tengok dia ceramah sampai teriak-teriak. Mau duk kira siapa? Mau duk kira teriak. Tuan-tuan bisa dengar tak? Peribahasa saya tak tahulah betul tak betul. Air mata buaya. Bisa dengar? Air mata buaya. Air mata buaya ni saya tak faham, saya tak tahulah buaya betul itu teriak ke tak teriak. Tapi nak habang kata air mata buaya ni air mata apa? Bila kita kata ni semua air mata buaya, air mata pembohong. Dia teriak ngap kita, cerah pi.
So beware. Sebab itu salah satu daripada kelompok yang banyak menyebarkan hadis palsu al-wa'as wal qusas. Apa dia panggil penglipu lara, tukang cerita ni. So saya berhati-hati dan kita berjaga-jaga banyak. Lepas tu tuan-tuan, saya tak tahu macam mana boleh ada dalam masyarakat kelompok macam ni. Saya nak sebut sikit lah. Kita akan baca tafsir ni, yang takut. Ada orang, kita habaq dekat dia, Nabi tak bagi baca Quran dalam rokok. Nabi tak bagi baca Quran dalam rokok. Sebab dia pergi duk ajak benda palsu. Kalau kita tak habaq, kita berdosa pasal kita tahu. Bila kita tahu kata benda tu tak betul, kita kena habaq. Benda yang enta cakap ni, benda yang ustaz cakap ni, benda yang siapa cakap ni, benda ni tak betul. Benda ni Nabi tak kata. Dia kata tah boleh mana tak tahu, Nabi suruh baca 100,000 kali kul huwallah. Tu pun bohong lah. Tu dah bohong lah tu. Kalau dulu ulama-ulama dulu dia tak kata Kalau ada zaman-zaman dulu, bahasa dia sakan ulama-ulama dulu. Dia kata Nabi kata suruh baca kul huwallah 100,000. Tu macam mana nak baca? Dia kata baca dalam sembahyang, dalam kul huwallah, apa dalam rokok kul huwallah, dalam apa sujud kul huwallah. Lepas tu dia kira mai pi kira pilah. Yang makcik-makcik belakang ni duk ketak lutut dah nak balik baca. Semangat nak beramal. Pertama, ada tak hadis yang suruh? Kena tanyalah, ada tak hadis? Allah ustaz duk sabuk hadis ni. Dia suruh baca kul huwallah, bukan dia suruh menyanyi. Yang duk kalut apa? Ni masalah ni. Masalah lah, masalah. Saya dah lama dah tak membuat kritikan, teguran ni. Pasal kita duk tumpu mengajar ni, kita tak mau nak bergaduh sangat lah dengan orang kan. Bergaduh tu lama dah. Berkelahi tu lama dah. Tapi bila baca kisah-kisah Nabi ni, memang nak kena berkelahi. Berkelahi yang untuk kebaikan. Tapi saya nak cakap lah, saya tahu benda ni live, nanti dia akan potong, akan sebar, biar pergi lah. Kalau tidak, tak sampai benda ni. Pertama, kita kena tanya, ada tak Nabi suruh baca kul huwallah masa rokok? Ada. Kul huwallahu ahad, Allahu samad masa rokok? Tak ada. Bahkan ada hadis Nabi larang baca Quran masa rokok. Masa rokok tak boleh, masa sujud tak boleh baca Quran. Tak boleh masa tuan-tuan rokok tu tuan-tuan pergi baca Quran, tak boleh. Cuma ada perbahasan di kalangan para fuqaha, sekiranya kita baca satu doa daripada ayat Al-Quran, umpamanya tuan-tuan baca doa Quran seperti Rabbana la tuzigh, tu ayat Quran. Rabbana hablana, tu ayat Quran. Rabbana ighfir lana, tu ayat Quran. Tetapi boleh tak kita baca ketika rukuk dan sujud? Di kalangan para fuqaha, dia kata boleh jika kita membaca tidak dengan niat itu sebagai bacaan Quran, tetapi sebagai doa. Maksudnya Rabbana, kita ambil contoh Rabbana, itu ayat Quran. Itu adalah ayat Quran. Boleh tak kita baca masa rokok? Di kalangan para fuqaha, maka kata boleh baca. Jika diniatkan masa kita baca tu, kita bukan baca Quran, tapi kita baca sebagai doa. Ni kul huwallah ni doa apa? Kul huwallah tu ayat Quran. Dia bukan ayat yang berbentuk doa. Itu dah kita tak boleh nak defend lah. Kemudian kita nak kena tanya, ada tak Nabi suruh? Tak ada. Adalah katanya orang tegur, saya tak pastilah. Ada katanya orang tegur. Pasal apa yang tak telefon pergi tegur? Dia bodoh kata itu. Pasal apa tak pergi jumpa pergi habaq? Pasal apa kita cakap live? Ini pun kenapa betul juga. Kadang-kadang orang kita ni dia baik pelik. Pilah habaq elok-elok, pilah pegang tangan bisik. Pasal apa duk pergi habaq live ni? Agak-agak tuan-tuan, pasal apa kita habaq live? Sebab pembohongan itu, pendustaan itu, ataupun cerita yang tak benar itu, dakwaan yang tak betul itu dibuat secara langsung. Maka teguran juga mesti dibuat secara langsung, supaya orang yang mendengar, audien yang mendengar perkara tersebut mendapat kesahihan, pembetulan, correction, tasheh. India, Cina tak tahu dia sebut apa.
So kita nak apa betul? Kalau saya pergi habang dekat dia, ni yang entah habang baca qul huwallah tu tak betul. Oh tak betul ke? Minta maaf dah. Dia lah. No. Yang makcik-makcik tu qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah tu. Yang diseriap, yang dibanat, yang diguak cempedak tu. Sebab itu kita kena faham. Okey tuan-tuan, nampak? Mana kita duk kalut parlimen apa semua bala pimpinan agung. Yang ni pun nak kena jawab juga. Okey, sambung balik tajuk kita. Tak mana kita? So kaum 'Ad telah mendustakan rasulku. Yang ni, jadi tuan-tuan bila cakap orang tak percaya tu, itu biasa. Tuih ke dia ni? Kan. Lepas tu kita kena tanya. Katanya dia kata, tak habis lagi cerita dia. Dia kata apa? Kata orang bertegur dia tak? Nak baca. Tak mau baca sudah. Awak kalau baca jadi sesat ke? Memang sesat lah. Dan boleh kita kata nak baca tak apa. Mana boleh? Suatu benda yang tidak ada dalil, tak ada sandaran, bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi, memang tak boleh baca. Dan kalau baca sesat ke? Kita nak jawab kalau baca memang sesat. Astaghfirullahalazim. Baca Quran pun dia berkata sesat. Bolehkah baca Quran sesat? Saya nak tanya dekat tuan-tuan. Tuan-tuan masuk bilik ayam, nak qada hajat, boleh baca Quran? Tuan-tuan masuk dalam bilik ayam, tutup pintu. Innal ladzina kafaru. Abang. Apa duk baca Quran dalam jamban? Awak? Tak betul? Tak boleh? Salah baca Quran dalam jamban. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Dia duk pergi mengaji tilawah musabaqah dalam jamban. Kena tengok tang mana boleh baca, bila boleh baca. Dia bukan, agama ni bukan boleh ikut suka. Agama ni bukan lecikang. Tahu lecikang? Depa duk kata agama ni macam mutabak. Agama bukan mutabak. Agama bukan lecikang. Tahu lecikang? Tuan-tuan tengok lecikang. Tuan-tuan pi 4 kedai lecikang, sama tak dia punya tu? Natang tu, lecikang tu. Kita pi kedai ni, dia bubuh ubi. Ada ubi. Pi kedai tu, dia bubuh kacang. Yang tu dia 3 kedai kita pergi beli lecikang tak sama. Kita tanya dekat dia, awak tak buh ubi? Saya beli kemarin kedai tu buh ubi. Yang tengok lecikang ni macam tak ada ubi. Bali pun tak ada, biji selasih pun tak ada. Dia kata lecikang aku, ikut aku nak buh apa? Betul tak? Tuan-tuan betul ke tak? Ni pagi-pagi kena cerah mata ni, tajuk tibai orang ni. Tibai orang pun duk ni kita duk tibai orang ni. Bukan dia panggil tibai, dia panggil tajrih. Dia panggil menegur. Lecikang aku habis lecikang dia. Pasal tu lecikang ni kita punya. Kita nak buh apa pun, kita nak buat apa pun, ikut suka kita lah. Tahu dia buh biji derian, lecikang derian. Boleh tak? Usakan. Tak apa. Tapi agama bukan macam tu. Agama tak boleh bubuh ingredient, konten dia macam mana kita suka. Agama dihantar Rasul. Rasul mai tu nak habaq apa? Nak habaq yang ni, nak habaq yang tu. Maka itulah dia punya panduan. So kalau semua orang boleh buat agama ikut suka, dia akan jadi lecikang. Lepas tu dia jawab pula, yang ni lecikang Penang lain. Yang nu maka agama akan jadi ikut dan. Nampak? Hadirin mukminin, kita sambung. Kaum 'Ad telah mendustakan rasulku, maka lihatlah betapa dahsyatnya. Allah kata, fa kaifa kana 'adabi wa nudur. Maka lihatlah betapa dahsyatnya azab dan peringatanku. Jadi Allah kata, maka setelah mereka mendustakan para rasul, Allah Ta'ala mendatangkan azab kepada mereka. Apa diakah bentuk azab itu? Allah kata, inna arsalna alaihim rih. Rih, angin. Allah telah menghantar kepada mereka. Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau Nabi Nuh, apakah balak dia? Apakah azab dia? Nabi Nuh, azab dia air hujan, banjir besar. Itu azab Nabi Nuh. Kita ni semua lengkap kan. Banjir pun kena, angin ribut tofan pun kena, gempa bumi pun kena. Lengkap kita ni kan. Nabi Nuh, Allah Ta'ala hantar banjir. Cerah habis pok tu.
Selamat Nabi Nuh dengan pengikut dia. Kita baca minggu lepas. Ni Allah hantar rihan sarsara. Rihan sarsar. Angin yang kencang. Taufan. Ribut. Yang mana sebahagian ahli tafsir kata angin tu dia sangat sejuk. Angin sejuk sampai ke tulang hitam. Mati. Itu angin yang kuat. Angin yang kencang. Angin yang kuat. Angin yang kencang. Yang mana pada hari tersebut, hari mereka diazab itu, angin tersebut mustamir, istimrar. Maksudnya dia mai angin tu, mai kita angin berhenti saat kan, ribut berhenti saat. Ini angin tu dia tak berhenti-berhenti. Disebut selama lebih kurang 8 hari 7 malam. Dan kita kena ingat kaum Ad daripada susur galur Nabi Nuh. Sebab manusia ni dia mari daripada keturunan yang duduk atas kapal tu lah. Pasal yang lain semua mati habis dah. Jadi tuan-tuan kena ingat yang tu. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut rihan sarsara, angin yang kuat. Okey. Ada beberapa tafsiran yang kita boleh ambil yang disebut oleh mufassir, yakni ahli tafsir. Yang pertama, angin yang sejuk. Angin yang sejuk. Angin yang sejuk. Sejuk yang luar biasa. Pertama, sifat ahli tafsir kata, pertama sifat angin tu angin yang kuat, sejuk, sejuk yang sangat. Tuan-tuan, angin ni dia ada rasa? Ada. Kadang-kadang kita duduk di tempat yang sejuk, kan? Bila dia mai berangin tu, dia punya sejuk. Macam kita di Perlis ni, angin panas, kan? Macam sekarang ni angin, kita duduk berasa duduk tepi bendang, kita berasa angin tapi dia berasa bahang. Pasal kita musim kering kan. Itu. Jadi angin kaum Ad, angin yang sangat sejuk. Yang kedua, disebut oleh sebahagian ahli tafsir, angin yang datang dengan keadaan mengeluarkan bunyi sehingga memekakkan telinga mereka. Maksudnya angin tu dia datang bersama dengan bunyi yang kuat sehingga pekak, sehingga pecah depa punya telinga depa, gendang depa, kan? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zariyat, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rih al-'aqim. Rih al-'aqim, apa dia tu? Suatu angin yang menghancurkan. Angin. Jadi mereka kena azab angin. Apa depa punya kesalahan depa ni? Kalau kita nak tengok apa kesalahan depa ni. Kalau kita tengok di dalam kisah apa ni yang disebut oleh Al-Quran, mereka ini telah Nabi Nuh dulu depa punya problem, ada problem depa sendiri. Nabi Lut kita tahu geng liwat. Nabi Hud ni yang ni kita kena belajarlah. Disebut di dalam Al-Quran mereka adalah manusia yang ada dua pandangan lah. Tapi Quran sebut benda tersebut. Orang yang Allah anugerahkan kekuatan fizikal, maksudnya dari sifat tubuh badan mereka ni orang yang gagah perkasa. Dan selalunya tuan-tuan, bila kita ada kelebihan sikit, dia akan mari apa? Dia akan mari riak, dia akan mari takabur, dia akan mari sombong, megah. Jadi depa ni kaum Ad ni, kan? Depa badan depa besar, gagah. Yang ni yang bila badan besar ni, duk kira nak tebing orang ni, duk kira nak duk kira nak tumbuk orang ni, kan? Dia mari megah, dia mari besar, badan dia kemas.
Dia mari sombong. Jadi kaum Ad, dosa mereka ini sombong, takabur, megah dengan kelebihan mereka itu, dan dikatakan mereka ini boleh membuat bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan yang gagah, pasal mereka kuat. So bila Hud mari dekat mereka buat main ni. Mereka buat main ni. Pasal mereka besar. Bila besar ni, mereka rasa apa? Mereka rasa tak ada siapa boleh buat apa kat mereka. Tu dia. Kadang-kadang bila kita ni, bila kaya sikit, ada kedudukan sikit, kita duk berasa macam tak ada siapa boleh buat apa kat kita. Kita duk rasa kebal. Kita duk rasa megah. Kita duk rasa tak ada siapa. Untouchable dia panggil. Itu perkataan dia, untouchable. Satu orang yang dah tak boleh disentuh. Bila dia rasa dia untouchable, dia akan mari perasaan megah dengan sombong. Itu apa yang Allah Ta'ala hantar apa nak azab dia apa? Angin ya. Angin tiba. Mereka jadi macam pokok, Quran kata macam pokok kurma yang melayang. Nampak tuan-tuan? Sebab tu tentera Allah. Dan tuan-tuan kena tengok, Amerika yang banyak buat kemungkaran ni kan, kita tengok antara negara yang tak berhenti sat ribut ni. Dan mereka punya ribut bukan lagu ribut kita ni. Ribut kita besakan, terbang bumbung. Ribut mereka, kereta terbang naik atas bumbung. Tuan-tuan tengok, negeri-negeri dalam Amerika tu yang tengoklah sikit. Janganlah duk tengok TV3 je. Tengoklah CNN, BBC, Fox. Tengoklah international sikit. Tekan ni, telefon ni. Cerita ni, kereta terbang ni. Torpedo bukan apa? Tornado pusing ni. Kita tengok angin pusar tengah laut Penang pun takut tak dengar lah kan. Ini satu ancaman Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, ini sebagai ingatan untuk kita, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata bainama rajulun yatabakhtar yamshi fi burdih qad a'jabathu nafsuh. A'jabathu nafsuh fa khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata ada lelaki yang sombong. A'jabathu nafsu, orang yang sombong. Pasal tu kalau kita tengok Luqman, dia ajak anak dia jangan sombong. Luqman ni antara manusia yang Allah rakamkan dari sudut tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna, pendidikan anak-anak tu, dia antara yang terbaik lah. Memang terbaik dia punya pendidikan tu. Quran rakam apa yang dia sebut pada anak dia. Antaranya yang dia kata apa? Dia kata dekat anak dia, kau jangan sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kau jangan sombong. Jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Pasal apa bila kita sebut sombong, kita akan relatekan dengan berjalan di atas muka bumi. Sebab orang yang sombong ni, dia ada gaya jalan dia. Betul tak? Orang sombong ni dia ada gaya jalan dia. Gaya jalan dia yang pertama ni, Luqman kata pipi ni. Pipi tu wala tusair khaddaka linnas. Dia panggil mendongak langit. Maksudnya macam apa? Macam tak tengok orang lah. Kita pun kata, jalan sampai tak pandang. Tengok ekor-ekor mata ya, kan? Megah. Tak tahulah megah apa. Kan? Nampak?
Sombong. Apatah lagi kalau jenis orang yang bila dia mai orang ra'i dia mangkik mai ke apa, oh dia mai kembang tu tak tahu nak kata. Jangan main-main tuan-tuan. Perasaan ni kadang-kadang tuan-tuan, pasal tu orang mungkin boleh tolak duit, tapi orang jarang tolak kuasa ni. Pasal tu kadang-kadang kita kata duit banyak tapi kuasa duk mau juga. Pasal apa? Dia lain duit. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duit banyak, kadang-kadang orang tak tahu tuan-tuan duit banyak, orang tak layan, dia jadi tak apa nak ni sangatlah. Tapi orang ada kuasa ni, walaupun dia tak ada duit, orang mai, hormat dia apa semua, dia mai jalan lain. Kan? Ini yang dibuat oleh siapa dia? Oleh Aziz Sattar tu. Sekarang saya dah kaya. Saya mesti ubah saya punya jalan. Nampak? Mungkin dia baca Quran lah. So dia tahu orang kaya nak jalan lain. Kan? Menyengik kita tengok kan. Pasal tu orang kata kalau sombong ni menyengik kan. Nampak? Okey. Nabi kata orang yang apabila dia berjalan ni dalam hadis Muslim ni dia bangga. Barangkali mungkin dia bangga kerana kedudukan dia apa semua ni. Fa khasafallah. Khasaf. Allah Ta'ala menenggelamkan dia ke dalam tanah. Ni satu penghinaan lah. Dia sombong atas muka bumi, Allah Ta'ala tekan, benamkan dia. Fakhasafallah di atas muka bumi, fahuwa yatajaljal. Kan? Dia pun terbenamlah di dalamnya ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Nampak? Okey. Sikit lagi kita sambung. Nampak? Sikit lagi kita sambung berkaitan dengan kisah kaum 'Ad. Banyak Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 31 hingga 34. Kita tengok. Ni agak detail. Allah kata, kemudian kami jadikan sesudah Nuh, umat Nabi Nuh tu, sesudah mereka, yakni umat Nabi Nuh, umat yang lain. Allah kata selepas daripada Nabi Nuh, kami jadikan satu umat yang lain, iaitu 'Ad. Wa ila 'adin akhahum Hud. Kepada 'Ad kaum mereka, saudara mereka Hud. Kan? Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul. Seorang rasul. Allah kata seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Rasul itu berkata, sembahlah Allah. Dia mari dia kata sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Tidakkah kamu bertakwa kepadanya? Lalu dijawab oleh pembesar-pembesar yang kafir itu. Pemimpin-pemimpin yang kafir itu. Yang mendustakan hari akhirat. Yang telah kami berikan kemewahan kehidupan di dunia. Nampak? Mereka berkata, depa jawab balik ni. Depa kata, ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun. Orang ini tidak lain hanyalah manusia, mithlukum, macam hampa juga. Dia makan apa yang kamu makan, dia minum apa yang kamu minum. Siapa dia? Depa peleceh Nabi Hud. Kemudian wala in ata'tum bashara mithlakum innakum dzal khasirun. Jika kamu ikut manusia biasa ni, kamu ikut manusia yang makan macam kamu ni, minum macam kamu ni, kamu akan menjadi orang yang rugi. Maksudnya depa mempermainkan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam. Dan dikatakan kaum Nabi Hud ni mereka berada di Yaman. Mereka terletak di Yaman. Dan tuan-tuan juga boleh tengok di dalam surah Al-Fajr ayat 6, 7 dengan 8. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah melakukan terhadap kaum 'Ad. Allah sebut 'Ad dalam surah Al-Fajr.
Nampak? Jadi ulama kata mereka ini hebat. Pertama, badan mereka besar, tubuh mereka kuat. Yang kedua, mereka ada bangunan yang tinggi, bangunan yang hebat, bangunan yang besar, yang mana tak ada manusia boleh buat sebelum ni. Sebab tu kalau kita tengok orang kita pun, kalau dia boleh buat rumah besar, dia boleh buat bangunan besar, pencakar langit ke apa, itu lambang apa? Lambang kehebatan dia lah. Sebab tu kita tengok Mesir ada piramid. Kan? Dulu kita tengok, kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, ada Petra. Petra kan, bangunan yang apa? Yang dipahat di gunung tu. Okey. Hadirin mukminin, kita tengok juga akhir sekali apa dalam surah Fussilat. Ini sebagai penutup, Allah juga sebut tentang kesombongan kaum 'Ad. Allah kata apa? Fa amma 'adun fastakbaru fil ard bighairil haqq. Itu yang kita nak fokus tu. Hancurnya kaum 'Ad di atas istikbar, di atas kesombongan. Pasal itu sombong ni apa? Orang duk kata dia ni sombong lah. Sombong tu apa dia? Sombong ni macam panggil 'Ad ni lah. Panggil apa 'Ad ni? Orang tegak tak mau dengar. Orang tegak tak mau dengar, itu sombong. Orang mari tanya Nabi SAW. Nabi kata apa? Tak masuk syurga orang yang sombong. Allah benci orang yang sombong. Dan dalam neraka ada satu tempat khas untuk orang yang sombong. Neraka bulas. Kalau sakar untuk orang tak semayang, bulas untuk orang yang menyombong. Sahabat takut lah. Tanya dekat Nabi, siapa dia orang sombong? Ada satu laki-laki, dia suka pakai pakaian yang cantik. Dia suka thawbuhu hasan, baju dia cantik. Na'luhu hasan, kasut dia cantik. Artinya dia suka pakai pakaian yang cantik. Dia ni sombong tak? Rumah yang cantik sombong tak? Yang tu boleh buat kita jadi sombong. Tuan-tuan kena ingat elok. Pakai pakaian cantik boleh menjadikan kita sombong, tapi pakaian tu tidaklah dikatakan sombong. Tuan-tuan tak gaduh pakai elok, pakai buruk pun menyombong. Dia tak? Kan? Sombong ni apa dia? Pertama, bataral haq. Mungkin dia tu kita tengok baguslah. Astagfirullah. Tawaduk lah kan. Kita tengok, kita habaq ke dia. Hadis yang baca ni hadis palsu. Apa palsu apa? Hang tak beranak lagi aku ceramah dah. Tapi tengok ke penampilan macam tawaduk, dah kata sombong. Sombong tu bataral haq. Sombong ni siapa-siapa yang orang mai habaq benda betul, mai tegak kesalahan dia tak mau terima, dia tak mau betul, dia mempertahankan kesalahan itu. Itu orang sombong dalam apa bab pun. Dalam apa bab pun, bab dunia ke bab agama ke sama ya. Selalunya si bapak lah yang sombong ni. Kan? Dia masuk rumah, dia sepak gelas, dia marah dekat anak dia. Gelas tak tani ke? Dia tak salah juga. Dia sepak gelas tu, dia yang sepak. Dia kata ni hampa tak ada tempat lain nak tak gelas ni. Esok dia letak tam tu, anak dia sepak. Dia tak kata kat dia, apa aku ni pergi letak tam ni, tak ada tempat lain aku nak letak. Dia tak kata anak dia sepak. Dia akan kata apa? Dia hang biji mata tak tanah. Hamai Zat, biji mata duk tanah. Biji mata tak nampak binatang tu. Dia tak kata masa dia sepak tu biji mata dia duk tang mana. Artinya dia sepak pun tak salah, dia tak sepak pun tak salah, anak dia lagu mana pun salah. Mengaku salah ni bukan senang. Kan? Untuk tarik balik betul bukan benda yang senang. Pasal tu imam-imam besar ni semua depa dah habaq dah. Kalau benda depa salah, depa tarik balik. Sama ada semasa hidup atau selepas mati. Ini orang tawaduk. Tawaduk ni bukan yang berjalan tunduk. Tawaduk ni yang bukan mulut tak berhenti duk kumat kami pegang biji tasbih tu. Tawaduk ni orang yang bila dia dah habaq kata benda salah, dia perbetul. Benda yang palsu, dia habaq kata palsu. Dia tarik balik kenyataan tu. Nampak? Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Dan Nabi kata lagi satu, sombong ni tak terima kebenaran. Wa ghamtun nas. Dan dia pelekeh orang pula. Siapa dia nak tegur? Dia ceramah pun 20 orang yang tengok. Aku ceramah 300 orang tengok. Dia megah tuan tu. Nampak? Dia pelekeh. Kan?
Dia siapa kenal, aku orang semua kenal. Ini dia panggil wa ghamtun nas. Nampak? Kemudian mereka menyombongkan diri mereka di atas muka bumi ni. Depa kata apa? Ini yang saya kata tadi. Depa kata, wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa atau man, ada orang yang lebih kuat daripada kami. Bahasa. Kan? Man ashaddu minna quwwah. Mereka berkata, memang ada yang lebih kuat daripada kami. Nampak? Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Fussilat ayat 15. Dan Allah jawab kepada mereka. Itu apa yang kita dapat belajar daripada kaum Ad. Dan Allah cerita pada Nabi tentang kaum Nabi Nuh. Allah cerita tentang kaum Nabi Ad. Apa yang Nabi lalui telah dilalui oleh Nabi Hud dan Nabi Nuh. Dan apa yang kaum dia buat dan kaum dia kata, itu jugalah yang dikatakan oleh kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita lah. Sebab itu apabila Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah sebut benda yang sama. Waraqah kata, yang pergi jumpa engkau di gua tu, yang kau takut tu, yang kau tak pernah nampak tu, dia itu Jibril. Waraqah tahulah pasal dia ahli kitab dan dia beriman pada Nabi. Waraqah kata itu Jibril. Itu Jibril. Lepas tu Waraqah kata apa? Sampai masa nanti engkau akan dihalau keluar. Pasal apa? Siapa yang bawa benda yang kau bawa ni, semua kena halau keluar. Maksudnya apa? Benda yang sama akan berulang. Sebab itu Waraqah tahu dalam kitab, dia ahli kitab, telah disebut. Jadi bila baca kaum Nabi Nuh, tuan-tuan baca semua Nabi-Nabi, cerita yang sama. Cerita yang sama ni sebagai satu pengajaran untuk kita. Bolehlah kot takat tu. Mudah-mudahan kita dapat tadabbur lagi dalam ayat yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.